ke? Okay, the stage is yours, Miss. Alright. Alright, okay. Assalamualaikum semua. Selamat hari Jumaat. So, saya perkenalkan diri. Nama saya Muiz. Saya dekat Unoka ni, saya sebagai video editor dan juga videographer dan fotografer lah untuk Unoka, untuk shooting all the production yang ada dalam Unoka ni. So, hari ni saya nak tajuk hari ni, office hour kali ni adalah kepentingan gambar dan video produk dalam business lah actually. So apa kepentingan gambar dan video produk dalam untuk buat bisnes ni? Actually gambar dan video produk ni dia penting sebab dia klien dia nak tengok produk tu tak dapat tengok secara pegang atau depan mata. So gambar dan video ni dia sangat penting sebab dekat itulah kita boleh tunjukkan klien lah macam mana color produk tu ke, atau kalau contoh kita jual pakaian, kualiti pakaian tu ke. Taklah baju. And kalau barang-barang yang tu macam mana color barang tu apa semula. So gambar dan video produk ni lah yang akan membantu bisnes kita lah untuk memasarkan barang kita kat luar tu. So tips menghasilkan foto dan video produk. Apa yang kita perlu ada, apa yang perlu kita sediakan before kita start shooting foto dan video produk ataupun kita punya barang lah. So yang pertama adalah mood board, kedua kamera, tak kisah phone kamera ataupun DSLR. Ketiga adalah lighting, natural light atau artificial light. Yang keempat background dan props. So empat ni bagi saya adalah benda yang paling minimum, yang paling penting lah yang perlu ada untuk before we start the shooting. So kita akan pergi first one by one lah. Saya akan terangkan kenapa empat ni penting. So yang pertama adalah mood board. So ini adalah contoh mood board yang saya sediakan untuk before the shooting. So mood board ni function dia adalah before kita start shooting our product, so kita kena tahu actually produk kita ni macam mana kita nak letak dalam our social media atau ads kita lah. Macam mana, apa yang kita nak tunjuk. Adakah macam mana produk dia ke, apa benda yang kira before shooting kita nak kena tahu the planning, apa yang kita nak sediakan untuk foto, apa yang kita nak sediakan untuk video, untuk contoh the whole month of the content. So mood board ni lah yang berfungsi untuk kita tengok as reference lah. Mood board ni basically is a reference lah. So before shooting, contoh kita nak shooting first step kan, kita tengoklah gambar yang ada. Contoh first buat gambar, kita kena tengok detail, ada contoh detail kan. So kita shoot lah based on all the reference ni, so kita tak tertinggal our content lah. So untuk mood board foto ni, saya selalu cari reference ni ada dekat Pinterest ataupun just Google je, macam contoh skincare kan. Kita tag lah skincare fotografi. So dekat situ, dekat image tu akan ada banyak contoh-contoh yang ada. So kita tengok mana yang berminat ataupun apa yang kena dengan apa yang kita nak buat. So kita just save dan kita before shooting kita akan tengok lah balik benda tu dan kita start shooting lah. This one is for photo. Yang kedua adalah script. So kalau untuk video, kita memerlukan skrip. Ada satu video kita memerlukan skrip apa yang orang di dalam video tu nak cakap, ataupun daripada skrip ni macam mana kita nak jadikan dia ke dalam bentuk video. So skrip ni sangat penting lah. So kita macam biasa dia takkan, supaya kita tak terlepas lah bila kita shooting tu. Contoh ayat yang ada, contoh yang ada dalam skrip ni 100% vegan dan halal. So kita tengok dalam tu, kita point ni, so macam mana kita nak buat ayat ni jadikan dalam video. So mostly kalau macam ni saya akan cari stock foto, stock video ataupun key point yang akan diletak lah dalam video tu. So basically script ni sangat penting lah untuk before starting the shooting.
So yang kedua adalah kamera. Setelah kita settle apa yang kita nak tahu, apa yang kita perlu ada untuk shooting, so yang kedua adalah kamera lah. So of course kita nak shooting foto atau video, kita memerlukan kamera. Actually kamera ni guna kamera phone pun dah, kalau bagi sesiapa yang tak ada kamera di sana nak beli tu kan, of course harga dia mahal. Actually guna phone ni, phone yang kita ada ni pun actually dah membantu untuk kita start shooting untuk our product lah. Sebab kamera yang ada sekarang ni pun bagi saya dah cukup berkualiti, sebab dia punya megapixel and also dia punya resolution also sekarang setiap handphone saya rasa dah ada 4K. So memang bagi saya memang untuk shooting produk menggunakan phone pun dah cukup membantulah. So apakah kamera setting yang perlu kita buat untuk shooting produk? Apa yang kita perlu tahu adalah shutter speed, aperture, ISO dan histogram. So saya akan terangkan secara basic lah apa dia shutter speed, aperture, ISO dan histogram. So okay, shutter speed, aperture, ISO dekat kamera phone ataupun dia setting ni, memang ini adalah setting yang wajib lah untuk kita, yang ada dalam setiap kamera. Aperture, shutter, ISO ni dia nak terangkan ni sebenarnya agak rumit, tapi saya bagi tahu secara paling mudah faham lah kan. Untuk shooting produk, the exactly setting yang ada yang kita perlu adalah 125, kalau boleh tengok 125, aperture f4 paling tu, dan ISO 200 ke 400 lah. So shutter speed ni kalau semua boleh tengok, semakin low number dia, contoh 1/2 tu, maknanya bila kita ambil gambar tu, dia punya gambar tu akan tutup secara slow. Dia macam benda tu akan secara slow. So bila makin low, gambar akan jadi makin blur lah, of course, sebab dia punya shutter speed tu dia tutup dengan slow. So bila saya cakap pasal produk ni, semakin tinggi shutter speed tu semakin bagus lah, sebab tutup shutter tu makin cepat. So bila makin cepat, dia akan tangkap dengan lebih cepat lah, so gambar akan jadi lebih sharp. So aperture ni maksud dia, kalau orang nak mudah faham, aperture ni yang membuatkan gambar tu jadi bokeh lah, dia blur di belakang. So makin rendah aperture, contoh f1.4 tu, maknanya memang belakang akan makin blur lah, dan paling besar tu maknanya every detail akan nampak. So kalau kita nak shoot produk ni, kalau melibatkan banyak produk, contoh kalau dalam satu gambar tu ada 3, 4, 5 produk lah kan, contoh kalau kita keluar satu produk tu ada 5 jenis kan, kita nak letak dalam satu gambar. So aperture yang paling sesuai adalah aperture yang membesar lah, f4, 5, 6, 8 tu. Sebab apa? Dia melibatkan banyak gambar, banyak produk. So bila kalau kita ambil yang aperture kecil ni, gambar yang contoh 2, 3 yang di belakang produk tu akan jadi blur, dia tak akan nampak. Sebab apa? Dia belakang background dia akan blur lah. So melibatkan banyak produk memerlukan aperture yang besar. Produk yang sikit, contoh 1, saya showkan memang kecil bagi melibatkan akan bagi detail dan belakang menjadi blur lah. Nanti saya akan tunjuk contoh gambar-gambar yang saya dah ambil. So ISO ni pula bermaksud cahaya. Cahaya yang masuk dalam kamera tu, ISO makin kecil, so cahaya yang dia masuk dalam kamera tu makin small, makin kecil. So ISO makin besar, makin banyak cahaya dia masuk lah. Tetapi makin banyak cahaya yang masuk ni akan membuatkan gambar atau video kita menjadi grain, ataupun orang kata dia tak sharp lah. Benda tu dia macam ada banyak bintik-bintik. Kalau perasan, kalau kita ambil gambar dalam gelap, gambar tu akan jadi grain, dia macam bintik-bintik banyak. So yang membuatkan gambar tu jadi macam tu adalah sebab ISO lah. Itu je dia punya punca. So kalau contoh kita shoot produk je dalam bilik ataupun yang mempunyai cahaya yang banyak, kita tak perlukan ISO yang tinggi lah. Kita boleh guna 50-100. Tapi kalau kita tak mempunyai cahaya yang banyak, saya boleh bagi tahu limit of the camera, we can go ISO is 2005. Lebihnya memang saya sangatlah tak showkan, gambar memang akan jadi kualiti yang sangat teruk. So sebab tu kita selain kamera, kita memerlukan lighting untuk membantu kita dalam shoot produk ataupun video lah. So nanti saya akan terangkan kenapa lighting tu sangat penting lah.
So yang ketiga adalah histogram. Okay, saya rasa ramai yang tak tahu actually histogram ni apa benda. Sebenarnya histogram ni actually is a, saya boleh kata data yang ada dalam kamera yang menunjukkan betapa tepatnya kualiti gambar tu. Sebab kebanyakan orang dia ambil gambar, dia just tengok kat screen. Kalau screen tu kat screen tu okey, memang okey lah. Tapi sometimes screen ni dia tak betul lah. Kalau kita tengok dalam kamera, memang lawa gambar tu, tapi bila kita export masuk dalam komputer ataupun kita do the editing, kita gambar tu kadang-kadang tergelap ataupun dia terlampau terang. Sebab apa? Dia perbezaan screen yang ada kamera ataupun dengan laptop lah. So basically kalau kebanyakan kalau fotografer, videografer, dia orang akan tengok this histogram lah. Histogram ni memang paling tepat lah apa yang kita shoot dengan apa yang bila kita export ke lain-lain screen memang akan tepat based on apa yang histogram dan kamera ni tunjuk. So basically histogram ni is a data yang menunjukkan cahaya, exposure, shadow semua yang ada dalam kamera tu lah. So kalau kita tengok kat sini, kita boleh tengok kat bawah tu underexposed, natural exposure, overexposed. So kat atas ni saya akan terangkan secara paling mudah faham kan. Kalau dalam kamera ataupun bila kita masuk dalam lighting, editing, akan ada tunjuk belah kanan tu histogram ni. Kalau dia punya graph tu menunjuk ke kiri, maknanya gambar tu memang gelap. Kalau graph tu, dia punya graph tu paling ke kanan, maksud dia overexposed. So kalau dua ni, bila dia underexposed dan overexposed, kemungkinan untuk kita edit tu untuk jadikan dia cantik memang takkan dapat lah. Maksud saya memang akan ada cacat lah, orang kata tak boleh diselamatkan lah senang cerita. So yang sebenarnya yang paling penting adalah natural exposure, iaitu dia punya graph menunjuk paling tengah sekali. Dia punya graph semua menunjuk kat tengah. Ini contoh yang saya shoot, underexposed, normal dan overexposed. So gambar ni semua belum editing lagi tau, ni memang raw daripada kamera. So kalau kita boleh tengok underexposed ni, tengok dia akan gelap. Normal, dia just nice je, cahaya dia semua masih nampak detail gambar, masih boleh nampak detail color dia punya detail baju, everything. Kalau overexposed, boleh tengok lah color tudung dia dah lari, dia punya detail gambar, baju dia dah tak nampak, and of course the product itself pun memang dah tak nampak. So sebab tu pentingnya histogram ni bila time kita tengah shooting lah. So basically dekat kamera ataupun handphone memang akan ada nampak lah histogram ni. Actually kita hanya perlu keluarkan dia punya setting dia untuk tunjuk histogram, dan bila shooting just bagi saya memang syorkan tengok histogram lah, sebab ini data yang paling tepat lah untuk ambil gambar ataupun video. So yang ke natural light ataupun artificial light. So kenapa foto and video memang memerlukan cahaya yang sangat orang kata mencukupi lah untuk kita shooting foto dan video, sebab kalau kita tak ada lighting, kalau kita shoot dalam gelap ataupun kekurangan light, memang kualiti gambar dan video tu memang kita boleh nampak lah. Macam ni, underexposed ni memang tak guna light, so memang nampak lah kualiti dia. Kalau kita setting dekat kamera, contoh kita naikkan ISO, turunkan aperture kan, kualiti gambar ataupun video tu akan jadi memang tak berkualiti. Dia akan nampak green, nampak tak sharp. Macam ibarat kita shoot dalam, kalau format yang dulu orang kata 3GP kan, tak nampak blur. Macam tu lah dia punya kualiti. So cahaya natural light atau artificial light ni memang sangat membantu lah. Memang perkara yang penting lah dalam untuk kita shoot sesuatu foto atau video produk. So saya akan terangkan, natural light ni bermaksud cahaya semula jadi ataupun cahaya matahari lah. Basically kalau kita tak ada artificial, tak ada light tak ada light lain, so kita ada matahari. So saya sarankan macam ni lah setting untuk menggunakan natural light. So basically pergi dekat tingkap ataupun dekat luar rumah yang ada cahaya matahari ni yang boleh buat macam ni. So ini setting yang produk yang saya boleh showkan lah. So tapi basically kalau nak menggunakan natural light ni, apa yang saya boleh sarankan adalah produk tu kita kena letak facing the light, bukan di facing the light, maksudnya bukan letak produk tu dan cahaya tu di belakang produk. Dia kira kalau cahaya tu di belakang produk, bila kita ambil gambar bahagian depan produk tu akan jadi gelap. Sebab apa? Cahaya yang berlebihan dari belakang produk tu membuatkan gambar di depan jadi gelap. Orang kata siluet lah. So
bila menggunakan natural light ni, cahaya matahari, apa yang kita boleh buat adalah produk depan, mestilah di depan produk tu mestilah lighting cahaya yang facing the light lah maksud saya. So bila buat macam tu barulah di depan produk tu baru boleh nampak cahaya tu lah. So that's how we use natural light lah. So is artificial light pula adalah sumber cahaya yang tiada tapi kita bawa sendiri atau kita buat sendiri. Contoh mudah ialah flash, strobe light atau continuous light lah. Basically it's a studio light lah. So ini contoh gambar yang saya menggunakan continuous light. Kalau boleh tengok di kiri tu tiada light dan di belah kanan tu menggunakan continuous light lah, video light dengan strobe light lah. Kalau boleh tengok saya menggunakan dua lighting iaitu dari kiri dan kanan, membuatkan gambar color dan produk itself is a pop up lah dengan background belakang lah. So basically light ni juga membantu kita untuk menonjolkan produk tu daripada background belakang. Macam tengok yang produk yang belah kanan ni without light dengan with the light. Kalau boleh tengok kita boleh create dengan light ni, kita boleh create a bit shadow dengan color yang produk ni, color kita boleh buat color produk ni tak lari lah. Kalau tengok dia warna merah kan, actually kalau certain tanpa without light, color ni akan buat dia jadi warna pink. So bila kita post gambar ni untuk jual produk ni, so klien akan marah lah kalau dia tengok gambar warna pink, dia dapat actually dia warna merah macam tu. So itulah pentingnya kualiti gambar ataupun video untuk kita menjual produk. So basically it's gonna make the product exactly the same. Macam mana klien tengok macam mana dapat, itulah kepentingan foto and video lah actually basically. So yang ini adalah background dengan prop untuk memastikan gambar atau video lebih menarik dan tidak terlalu bosan. So ni contoh gambar produk daripada Topshot. Gambar ni kalau without background dia akan jadi plain, memang kosong, white semata. So dia boring. So apa yang kita boleh buat, kita pergi kedai stationery, kita beli je main lakat 2, 3, 4 dalam harga RM1, RM2. So kos kita hanya RM3, RM4, kita boleh buat gambar ni jadi lain dengan menggunakan background lah. Of course kalau tengok kat sini kita menggunakan dua background, contoh warna orange dengan biru. Kadang-kadang kita guna warna merah yang sama tapi kita beli mana lakat yang banyak, tapi cara kita, susunan kita, cara susunan kita, background kita ni yang membuatkan gambar ni lebih menarik, gambar produk ni lebih menarik dengan orang kata lebih pop lah, orang kata sedap mata mandang lah, orang kata lebih, klien lebih suka lah. Yang ke ini pula adalah contoh gambar prop. Okay, prop ni actually basically kalau nak lebih memudahkan kan, kalau kita jual suatu produk, contoh kita jual air lah kan, air orange kan. So kalau kita nak letak prop dalam foto atau video tu, apa yang saya boleh showkan adalah apakah kandungan air dalam tu kan. Contoh dia air orange kan, of course the ingredient dia adalah orange kan. So kita boleh jadikan orange tu sebagai prop dalam gambar ataupun video. So kita boleh letak di sekeliling botol tu ke ataupun di bahagian bawah ke. So basically kalau klien tengok pun, kalau customer tengok pun gambar tu, oh dia jual orange ke, air orange kan kita, so customer boleh tahulah basically daripada tengok prop je dah boleh tahulah apa ingredient di dalam sesuatu produk tu lah. So basically kalau kita jual produk ni, kalau nak letak prop, saya showkan letak prop tu as a ingredient di dalam sesuatu produk tu lah. Contoh produk tu ada ingredient macam chili ke, timun ke, strawberry ke atau apa-apa. Ingredient dalam produk tu boleh jadikan as a prop untuk letak di dalam gambar lah. So basically so ini adalah contoh juga background dan juga prop yang saya gunakan. Kalau boleh tengok kat situ, dia hanya menggunakan cermin saja. Dengan cermin je kita boleh mengubah gambar tu dari boring kepada tak boring. Dengan guna cermin je. Cermin ni beli kat DIY je. Saya rasa dalam RM2-3 je. Daripada letak prop tu atas plain, orang kata plain white ke plain tu, letak cermin je, kita boleh mengubah dia punya konsep of the gambar lebih menarik lah. Kalau tengok yang belah yang pakai topi cowboy ni, tengok saya gunakan dia punya jari
untuk mengangkat dia punya penutup produk ni lah, nak bagi tunjuk dia punya berus di dalam tu and basically colour dia and also juga cermin. So be creative lah bagi saya. Sebenarnya nak kreatif dalam foto dan video ni dia tak perlukan modal yang banyak pun, dia just beli barang-barang yang macam cermin ke, ni lakat yang berkala-kala, that's just different angle je dah boleh membuatkan produk itself lebih menarik lah basically. So itu sajalah saya boleh kongsikan. Apakah kepentingan yang perlu kita ada untuk menghasilkan foto dan video produk. Basically untuk menghasilkan foto dan video produk ni dia tak perlu memerlukan kos yang banyak. Masa yang banyak pun sebenarnya tak perlu pun kalau kita dah ada kalau kita dah ada mood board, kita dah buat sehari sebelum syuting. So dia mengambil masa yang tak terlalu lama sebab kita dah ada planning, kita dah ada reference, kita dah ada apa yang kita nak. So kita just follow je the mood board, kita follow je the reference, okay nak ni part macam ni, shooting one by one. So untuk satu produk tu tak perlu mengambil masa yang lama lah untuk tu. Dan juga I think juga kita juga untuk video kita memerlukan lighting lah. Saya kena showkan kita memang sangat memerlukan lighting. So kalau kat sana tu kalau tiada artificial light saya sayangkan korang guna natural light lah for the starter lah. Kalau ada a bit budget, then you guys can beli the strobe, the continuous light. Actually the continuous light dekat luar sana pun dah ada yang for the budget one. For the product sebenarnya dia tak perlukan lighting yang besar pun sebab produk itself dia size yang kecil, tak perlukan lighting yang besar. Dia just dalam 1-2 lighting yang kecil je dah cukup buat video ataupun gambar tu lebih pop dengan lebih menarik lah. So dan yang background and prop memang bagi saya memang sangat penting lah untuk membuat video dan gambar tu lebih menarik lah. Kalau kita boleh tengok kat sini pun memang terbukti dengan prop dan background yang betul memang membantu produk tu lebih menarik dan orang kata customer lebih berminat lah untuk mengetahui produk tu tersebut. So itu sajalah saya punya sharing untuk mengenai topik hari ini. So, ada apa-apa soalan ke boleh saya jawab? Saya ada soalan, Miss. Ya. Macam mana nak create mood board? Okay, macam mana nak create mood board? Create mood board ni dia ada cara saya lah. Kalau saya nak cara senang basically, saya pergi save gambar-gambar yang saya nak dekat Google, dekat Pinterest ataupun Google Image. Saya save, saya letak dalam satu folder. So bila time shooting tu saya buka laptop dan saya tengok gambar-gambar yang saya save tu. Bila saya dah shooting gambar tu, saya just tick lah done atau apa-apalah. Macam tu je lah. Orang kata basically the cara. Orang kata mood board ni sebenarnya dia ikut masing-masing. Mood board ni sebenarnya reference lah. Orang kata macam mana esok kita nak shooting kan, apakah reference ataupun apakah style yang kita nak buat untuk ads kita kan. So kita save lah, kita check kita punya reference semua, add save. So kita simpan dalam satu folder dan just kita shooting lah based on apa yang dalam folder tu. Bila dah siap kita just tick buang ataupun tick type done je lah. Itu je lah maksud dia mood board ni basically. Ataupun kalau dari satu korang letak dalam Microsoft, korang buat dalam Illustrator ataupun tu, korang susun gambar ni. Untuk contoh ni adalah type medium shot, full shot kan. Korang susun gambar reference korang semua dalam Illustrator ataupun notes. Dan korang boleh print dan korang boleh tampal lah dalam studio korang. So korang boleh tengok apakah reference korang yang tu. Bila korang dah shoot, korang just pangkah je lah tu. So korang takkan tertinggal apa yang perlu di shoot lah. So basically mood board ni adalah reference sahaja. So ada soalan lain? Ada ni. Kalau dari segi konsep tu macam mana, takkan tiba-tiba tu buat mood board ke dia macam mana? Yang cari mood board tu ya, nak cari mood board tu kira macam based on apa kan? So okay. So nak buat mood board ni basically kena
kena ada discussion lah dengan creative director atau creative strategist. So diorang ni akan tahulah, okay, contoh produk ni kan, contohlah produk ni produk kosmetik lah, kita kata lipstick lah saya ceritakan. So sebelum create mood board ni kita kena tahulah, okay, apa yang kita nak buat dalam, apa yang klien ataupun tu nak tunjukkan dalam lipstick ni. Contoh lipstick ni muslim wuduk ke kan, dan ingredient dia natural, dan lipstick ni color dia color natural, apa orang kata without any artificial ingredient lah. So dengan daripada apa yang poin-poin yang kita dapat daripada orang kata daripada detail yang kita dapat daripada klien tu, dari situlah kita buat mood board lah. So dari situ kita akan, okay, contoh daripada keyword tu, dia orang kata 100% natural product without any artificial ingredient kan. So dari situ kita kena start lah, okay, macam mana kita nak tunjukkan produk tu, macam mana kita nak jadikan produk tu, foto dan video tu menunjukkan yang dia 100% natural ingredient. So dari situ kita tengok, okay, mungkin kita boleh letak produk tu shoot produk tu dekat black and white, dan bila kita edit tu kita boleh masuk, kita orang kata jatuhkan lah benda-benda yang natural, macam contoh buah-buahan ke apa, benda yang ingredient yang natural lah orang kata dalam bila kita time editing tu lah. So contoh kalau yang contoh lain orang kata, so kalau yang contoh lain, kalau dia produk lipstick, so of course kita nak menunjukkan warna lipstick tu kan, of course kita nak tunjuk lipstick tu ada berapa color kan. So daripada situ kita buatlah mood board tu untuk tight shot, iaitu menunjukkan daripada dekat, contoh daripada kita tengok kat sini ada lipstick tu tunjuk kat bibir tu kan. So daripada situ kita boleh tengok, okay, lipstick ni ada warna merah, ada warna biru kan. So daripada keyword, daripada poin-poin tu lah kita jadikan mood board ni as a reference lah. So faham ke apa yang saya maksudkan ni? Ke tak faham? Faham, mantap. Okay. Yuk. Ada soalan kat chat Muiz. Alright, sekejap. Muiz, nak tanya Muiz. Ya betul. Boleh. Kalau contohnya shooting ni, let's say service lah, means dia kena pergi kat satu tempat kan, kat satu lokasi. Contohnya tempat tu dia punya kawasan dia macam sempit dan lighting tu macam tak kondusif lah. Contoh macam tiba-tiba nak shoot orang tengah scaling gigi ke, ataupun shoot tengah goreng, lepas tu ketia goreng dalam dapur kat medan selera tengah panas-panas tu. So, macam mana nak control elemen-elemen macam lighting lah, dengan tiba-tiba sekali takkanlah kita travel pergi shoot, tak tahu balik gambar sarabah habis noise semua. So kalau benda yang melibatkan tempat yang kecil ni, contoh kat dapur, tempat scaling gigi, dalam bilik yang kekurangan light ni, memang tak ada choice lah, memang kena bawa continuous light lah untuk either foto atau video, memang kena bawa light. Dia tak ada cara lain, sebab kalau menggunakan light yang sedia ada dalam bilik tu, memang saya boleh jamin video atau foto tu memang akan barai, memang 100%. So jawapan kat situ memang, sebab tu orang kata dalam buat foto dan video ni, benda yang paling penting adalah light. Orang kata daripada kau invest kepada kamera, beli kamera yang lebih mahal, baik kau invest kepada light. Orang selalu cakap yang tu, memang betul lah. Sebab kalau without light, gambar kamera mahal mana pun, kalau tak ada light ataupun light tu memang tak ada, menggunakan light apa yang ada je, memang takkan membantu langsung video dengan foto tu untuk buat lagi lebih menarik. Sebab tu orang selalu cakap invest more on light dari kamera ataupun ada aksesori lah. Light tu memang sangat penting untuk bantu kita bawa keluar lah. Kalau ada shooting kat luar, kita boleh bawa light tu sendiri. Walaupun bilik tu terang Muiz. Kalau contoh kalau bilik tu terang pun, dia kalau terang pun dia, saya basically kalau contoh bilik tu terang sekalipun, saya kadang-kadang risau light kat bilik tu macam mana. Sometimes kalau contoh satu bilik lah, contoh kita shooting kat luar ke apa kan, kadang bilik tu light dia warna kuning. Pernah tengok tak lampu dekat ceiling dia macam warna yang orange sikit kan. So bila warna orange itu akan membuatkan video atau foto
effect, dia akan jadi warna orange. Totally kalau muka, kalau ada shooting model, ada face tu akan totally akan jadi a bit orange lah. So sebenarnya lampu yang bantu adalah lampu yang berwarna putih lah actually. The best light is the light tu warna putih untuk shooting produk ataupun model lah. Okay. Muiz, kalau macam tu kan, bermakna ni sebagai contoh kalau pakai handphone Oppo yang RM700 pun, RM500 pun, tapi kalau lighting dia punya prop tu memang mantap. Contoh dia ada, aku tak tahu shotgun light ke apa benda nama dia. Maybe kau boleh share screen ke, tunjuk kat Shopee ke, maybe ada orang lain nak tengok contoh-contoh lighting yang actually contoh lighting yang direct yang murah, yang okay lah, the best quality of it lah. Okay. Dia jenis-jenis pun dulu okay lah, sebab nanti maybe diorang boleh cari sendiri brand ke macam mana. Saya pernah beli satu produk lighting ni, dia bagi saya tak adalah mahal pun, tapi dia membantu untuk foto dan video saya lah dulu time saya beli sendiri. Aku tahu O-ring je, Muiz. Aku tahu yang O-ring tu je. O-ring tu dia membantu untuk time makeup ke, dia time shoot lain dia tak membantu langsung. Sebab Google Meet pun dia bantu, dia ada. Sebab sebenarnya lampu ni punya soalan, tanah lot punya shooting. shooting tanah lot. Banyak ejen tanah nak tahu tu. Shooting tanah, kalau shooting untuk property ataupun tanah lot ni kan, dia sebenarnya dia satu je. Kalau nak shooting tanah lot atau property ni, basically kalau saya kalau contohlah tanah lot, dia kosong lah, tak ada rumah kan, saya pakai drone je, saya terbangkan tinggi, saya shoot je tanah lot tu. Sebab basically kalau untuk selling tanah lot ni, orang nak tahu berapa keluasan dia, apa dia punya tu kan. So basically kalau untuk shooting tanah lot ni memang orang akan guna drone je. Sebab kalau kita guna kamera dari bawah, orang takkan tahu pun berapa keluasan tanah tu, apa benda semua, orang tak boleh nak agak. So kalau guna untuk shooting property ni semua, memang orang akan guna drone saja. That's how untuk show people berapa keluasan dia, property apa semua tu lah. Untuk tanah lot atau property memang orang akan guna drone lah. Nak tanya kalau 360 tuan pernah buat tak? Maksudnya 360 untuk indoor punya shooting. Kamera 360 tu. Kamera 360 tu saya pernah terlibat satu projek lah, tapi itu je lah, sekali je lah. Sebab kamera 360 tu tak ramai orang nak menggunakan, kalau melainkan dia orang nak shooting untuk VR ataupun something event lah. Tapi kalau untuk showcase, contohlah kalau shooting properties kan, dalam tu orang tak guna 360 pun. Sebab bila bila kalau kita guna shooting 360 ni, dia akan membuatkan gambar tu akan lebih more wide and akan lebih melengkung dalam video tu dia. So basically dia punya color, dia punya ketepatan tu dia lari lah, sebab dia dah jadi fish eye kan 360 tu. So tapi depends jugalah kalau tuan nak pakai 360 tu untuk apalah, saya boleh showkan. Tapi kebanyakannya basically tak perlu guna kamera 360 pun untuk shoot sesuatu benda, produk ataupun tu lah. Okay. Sila. Yang tadi tu ada yang tunjuk dulu yang gambar tu. Dah tunjuk saya tengah mencari. Naim nak buat affiliate ke apa? Dia banyak soalan. Rasanya lain macam dia ada soalan tapi dia tak tahu nak soal apa. So kita tolong sekali. Okay, saya boleh showkan sebenarnya. Saya share screen. Okay. Okay, Muiz, sambil tu satu soalan ni. Contohnya, let's say lah, maybe agent ke, maybe affiliate ke ataupun apa-apa lah. Dia nak promote satu produk ni. Contoh, kita bagi contoh sambal lah. Okay. So sambal ada banyak gila kompetitor dalam market. Okay. So, tapi lepas tu let's say dia sebagai agent, so dia ada dapat material daripada stockist ke, daripada HQ ke. Means ada kreatif tu dapatlah gambar tu. Nanti dia kata awak guna gambar ni untuk promote ke apa.
Tapi kalau masalahnya kita pun tahu kalau gambar kita bersama dengan orang lain, apa membezakan kita dengan orang lain kan? Betul tak? So, langkah daripada point tu, apa usually yang selalunya kita, let's say orang yang starter lah, yang bukan not very experience dalam bab shooting kamera ni, apa approach yang dia boleh buat? Adakah dia perlu buat lebih dahsyat daripada orang lain, ataupun dia kena buat sama macam orang lain? Apa consideration dari segi macam mana gambar yang nak dibuat tu? So basically kalau Indoor ke, apa ke, pakai prop ke, tak pakai prop ke, nak ada effect ke, edit gila ke, tu macam mana tu? dia sebenarnya kalau macam tu dia sebenarnya tak melibatkan editing yang gila-gila pun. Kalau untuk make foto atau video tu different, basically it's a prop itself lah. Sebab kalau daripada segi shooting semua, saya rasa kalau online pun dia boleh buat benda yang sama kan. Tapi the creativity of the props and background tu yang membuatkan sesuatu gambar tu berlainan dengan online lah. So macam saya cakap, kalau nak cari prop tu adalah basically guna je ingredient yang apa dalam sambal tu dan jadikan dia sebagai prop. Contoh dalam video tu ada tu ke, kita boleh lah baling cili ke, apa benda ke kan, bawang ke apa benda, itu yang membuatkan sesuatu foto video produk tu yang membuatkan berlainan lah bagi saya. Prop tu sendiri yang membuatkan sesuatu benda tu berlainan, and of course the script and everything lah. Tapi yang membantu benda tu lah apa yang saya boleh showkan. So yang kamera saya boleh tunjuk lah kan yang version Sebab lighting tu lah, tu yang agak menarik jugalah. Yang untuk yang entry level punya. So bagi saya sebenarnya brand kamera, brand lighting ni sebenarnya semua sama je. Beli je brand apa-apa kalau nampak yang murah ke kan. Contoh yang brand China. Godok ni basically is a China brand. Tapi dia punya quality, orang kata dia punya kemurahan lah, orang kata murah yang dia boleh provide tu yang buatkan ramai orang beli. Sebenarnya ada banyak je Godox, Onsmo, ada brand apa benda, AUV ke apa benda, ada banyak lah brand basically. Tapi sebenarnya kalau kita nak beli light kan, apa yang saya boleh showkan sebenarnya bukan daripada the brand itself, tapi tengok dia punya watt dia macam ni 30 watt kan. So lighting yang bagus, watt dia makin tinggi, lagi bagus lah lighting tu. Maksud dia watt ni, maksud dia lighting kekuatan cahaya daripada lighting ni, makin kuat cahaya tu lagi membantu lah. Of course kita punya video contoh tempat tu gelap kan, watt tu tinggi, dia boleh provide the light yang tak ada dalam bilik tu. So kalau saya beli lighting, selalu saya akan tengok lah berapa watt yang ada untuk LED ni. Bagi saya 30 watt ni untuk produk video memang dah terlampau sangat okey lah, memang sangat membantu lah, sebab produk itself sangat pun tak besar kan, so tak perlukan cahaya yang tinggi lah untuk kita shooting produk tu. Kalau macam contoh yang nak lagi, kalau kita shoot model ataupun objek yang besar ke kan, of course kita perlukan light yang besar lah. Kalau untuk shooting produk memang just guna light yang kecil je dah membantu lah. Okay, light ni sebab dia seketul kan, betul tak? Ya, dia seketul. So kalau contohnya, kalau kita nak betul-betul in control of the environment tu, maknanya let's say kita nak kill habis shadow, usually kan kita pakai 3 titik betul untuk bunuh lah, tu paling basic lah. Adakah kita memerlukan 3 batang benda ni? Ya, betul. Kalau kita nak shoot sesuatu memang kita memerlukan lebih daripada satu lighting lah. Basically kalau macam tu, saya basically kalau contoh macam ni, kalau watt lampu tu tinggi, contoh macam 150 watt ke kan, saya perlukan 2 lighting je. Kalau contoh ni 30 memang saya memerlukan 4 macam tu lah untuk kill the shadow, bagi highlight tu tak terlampau tinggi. Tu yang saya tengok lah benda tu. Dia makin besar watt tu sebenarnya tak perlu lighting, 2 dah cukup dah basically. Kalau watt lampu tu kecil, memang perlu 4 atau basically perlu maksimum 4 lah untuk kill shadow and everything, bagi produk tu nampak clear lah. So yang paling penting bila nak beli light ni adalah tengok watt dia lah. Bukan K je tengok watt lah. Tengok watt lampu provide tu, dia ada 30, 50 watt, 120 watt. Tengok watt tu. Kalau
Ada juga contoh, ada juga jenis light dia tak pakai watt tau. Dia pakai lampu tu jenis bulb tau. Dia macam mentol. Tekan dia terus on. Dia tak boleh nak adjust langsung. Dia tak boleh low light. Macam jenis lampu macam tu saya kurang suka sebab saya tak boleh nak adjust dia punya kekuatan light tu. Keterangan tu. So dia macam menyusahkan sikit lah untuk kita macam dah terlampau terang pula kita kena tarik ke belakang lah apa kan. So dia susah sikit lah. Ada orang tanya tu soalan ni. Boleh tanya. Sila tanya. Bawah. Macam mana nak bagi dia ni ya? Betul. Tekan kot. Tapi Aziz ada soalan ni, boleh tanya dulu. Tekan Tak. juga. Ada orang raise hand tu. Nak bagi dia apa? Cakap. Oh. Saya ada soalan tadi yang berkenaan dengan ada mazhab mengatakan iklan ni dari segi ads lah. Iklan ni kalau terlalu studio, orang nampak terlalu iklan. Orang kata better organik lah. Apa pendapat Tuan Muiz sebagai seorang videographer? Adakah Tuan Muiz pendapat yang macam dia mesti kena like studio punya style? Kalau Tak macam ada. TikTok punya style kan macam organik. Faham. Dia macam mana tu? Terima kasih Tuan. Dia macam ni, kalau untuk syuting jenis macam dalam studio ni kan, syuting ni dia melibatkan untuk macam mana saya nak cakap untuk kalau contoh dalam website ke apa kan, kan ada show, kalau kita nak beli produk tu kan ada gambar tu kan, itulah function studio tu. More like branding lah. Mau untuk branding lah maksud dia. So kalau untuk yang UGC, untuk organik tu basically untuk macam social, untuk ads tu memang sangat sesuai lah untuk benda tu. Tapi untuk kalau macam tu untuk dalam studio ni dia orang kata masing-masing ada kesesuaian masing-masing lah. Orang kata kalau contoh untuk organik tu kita shoot lah dekat luar ke apa benda kan. Tapi kalau melibatkan dalam studio, kita kena make dalam studio lah. Orang kata kena make the quality like a studio lah. So dia tak ada orang kata macam tak boleh semua kena dalam studio, tak ada. Dia masing-masing ada kena ikut lah macam mana cara dia lah. Jawab Tuan. Tak usah. Ada orang angkat tangan tu. Aku tak boleh allow untuk bercakap. Dia tekan tu, dia sendiri kena allow lah. Dia kena buka sendiri. Asyik. Oh. Soalan je. Tuan buka komen kalau ada lagi, sekejap. Tadi ada orang tanya pasal kertas tu Muiz. Manila card. Memang guna Manila card biasa je. Tak ada paper lain. Pergi dekat DIY ke jenis kan ada jenis paper yang sekali banyak colour tu kan. Berapa RM2-3. Beli Manila card tu je. Dia tak ada, dia dalam kalau jadi prop ni dia sebenarnya tak ada melibatkan benda yang mahal pun sebenarnya. Saya selalu kalau beli prop untuk syuting saya pergi DIY je. Sebab situ memang murah kan. So saya memang akan beli kat situ je. So Manila card tu memang guna yang biasa je, tak ada special pun. Okay, kalau untuk shooting produk kan, adakah faktor lokasi tu penting? Let's say kalau untuk orang yang inexperienced lah, yang tak ada pengalaman kan. Kalau tiba-tiba dia kata, shooting sambal ni nak kena tepi tasik juga. Mati-mati dia bercantik. So macam mana tu? Situasi kalau contoh nak shooting produk di luar, apa yang saya boleh showkan shooting around dalam waktu yang sesuai lah. Orang kata nak shooting kat luar ni, orang kata dengan cahaya yang elok, orang kata tak terlalu terang, dia sebenarnya waktu dia dalam pukul 9 lebih sampai pukul 11 lah. Atas waktu tu kalau shooting dekat luar memang gambar memang out lah, memang orang kata terang benderang lah. Sebab itu memang cahaya matahari memang paling kuat kan. So basically kalau orang melibatkan shooting kat luar ni, orang akan shoot pagi je dalam pukul 9 sampai 11, lepas tu dalam petang sikit kan, contoh 3 ke 4 macam tu lah. Sebab ada than that cahaya matahari tu terlampau terang membuatkan kuat sampai kalau kita nak setting kamera tu pun orang kata dah paling habis pun tak boleh, orang kata masih shadow nampak highlight memang terlalu terang, memang tak boleh buat lah orang kata. So dia nak shooting luar ni kena tengok time jugalah orang kata. Sebab cahaya kat luar kan dia terlampau terang. Kalau waktu tengah hari memang out habis lah. okay. Ya. So ada soalan daripada audience yang lain? Macam mana nak? Tu Rashika tu angkat tangan lagi.
Dia tak link nak. Tak boleh unmute orang. Ya. Kalau tak ada soalan, I think Muiz boleh ni lah, buat conclusion sikit. Tak ada soalan Hmm. So, apa yang saya boleh konklusikan? Ada, sorry. Ya. Saya nak tanya, Betul Hmm. Yasin. Saya nak tanya, contoh kan, kalau kita rakam video, kita menggunakan phone dengan pakai gimbal kan. So kalau kita rakam dekat dalam kawasan rumah, mungkin lighting kat dalam kawasan rumah tu tak open langsung lah. Ada tak lighting yang kita boleh lekat kat gimbal tu untuk cerahkan apa lagi video kita tu, ataupun memang kita kena setting dekat full dekat dalam rumah tu dengan setup lighting yang lain. Okay, dia Itulah soalan saya. dia shoot dalam rumah tu apa? Nak tengok orang kata nak shoot dalam situasi dalam rumah tu lah. Macam tu nak tunjuk tu lah. Maksud kita bergerak kan. Oh, okay. So macam sebelum ni, kalau orang yang berakam video dekat dalam rumah, kan dia orang akan duduk statik lah. Dia orang akan pakai lampu yang ring tu ataupun lampu yang jenis berbesar tu. Tapi ni kita rakam sambil nak bergerak kat dalam kawasan rumah tu menggunakan gimbal. Ada tak lampu yang boleh support apa untuk kita lekatkan dekat gimbal? Oh, kalau shoot guna phone ada satu lampu tu, dia lampu petak kecil je boleh lekat kat gimbal tu, tapi lampu tu basically dia power pun untuk nak menerangkan bahagian depan tu sebenarnya. Dia lampu tu kecil je, dia boleh lekat kat gimbal tu, tapi saya rasa dia memang tak membantu sangat lampu tu untuk tunjuk ke belah depan tu. Tapi apa yang saya boleh cakap memang memerlukan lah lampu yang saya tunjuk tadi lah untuk shooting dalam rumah tu lah, kalau nak bagi nampak terang lah. Sebab lampu yang kecil ni yang lekat kat gimbal ni memang dia, orang kata memang tak defect langsung. Tak nampak sangat lah efek dia, orang kata. Apa yang saya boleh shooting memang kena guna yang lampu yang luar, yang tak boleh lekat lah senang cerita. Tu yang saya boleh showkan. Okay. Terima kasih tuan. Alright. Okay, ada soalan lain ke? Tak ada kot. Okay, tak ada. Saya kata tadi apa yang saya boleh konklusikan adalah bila kita nak start shooting sesuatu tu, kita memerlukan orang kata reference lah. Baru kita orang kata ada arah tujuan untuk shooting tu. Kalau kita tak ada mood board, tak ada reference, tak ada discussion, tak ada apa, memang kalau esoknya kita datang shooting, tak kisahlah apa benda kita shoot, memang orang kata memang tak tentu arah, kita main belasah je shoot. Dan esoknya bila kita nak start editing ataupun nak start ambil, mulalah kita akan banyaklah kita kekurangan footage lah, apalah. So apa yang hari ni saya terangkan tu, yang keempat-empat tu orang kata point yang paling penting lah bila kita nak start shooting sesuatu benda produk ataupun apa-apa sajalah, iaitu mood board, iaitu camera setting, lighting dan juga background props lah. Bagi saya 4 benda ni, orang kata kalau tak ada kamera yang orang kata yang dahsyat pun, guna phone pun orang kata dah dapat kualiti yang okey lah, orang kata benda menggunakan 4 ni lah. So itu sajalah conclusion saya untuk hari ni. Alright. Terima kasih semua. Okay. Belum ni kita nak tanya dulu. So Alright. kalau boleh open kamera lah. Siapa yang boleh open tu? Kita tangkap gambar sikit. Kita betulkan tudung. Betulkan rambut. Okay. Nanti mungkin kita boleh jemput model monokal untuk tips rambut ke kan. Tips jadi model lah. Alright. Okay. Ready ya? Satu, boleh buat piece ke apa ke? 1, 2, 3. Alright. Okay.
Thank you guys. So I think itu saja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang lah. Kita akan buat 2 minggu sekali. So kebelakangan ni banyak topik kreatif kan. So maybe lepas ni kita akan masuk topik marketing balik lah. Alright. Sama-sama Puan Durus. Alright. Okay guys. Assalamualaikum. Have a nice weekend. Waalaikumsalam.